Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Saudah selaku pensyarah saya bagi subjek polisi dan undang-undang sosial FAM 3106 pada semester ini. Sebelum saya memulakan pembentangan ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya ialah Siti Hajar binti Hazanan bernombor matrik 203904 dan pada hari ini saya akan membentangkan mengenai polisi dan undang-undang dalam sektor pekerjaan. Dalam Akta Kerja 1955 ini, ia telah menggariskan beberapa panduan mengenai kontrak perkhidmatan yang ditaktifkan sebagai apa-apa persetujuan sama ada secara bertulis atau lisan, sama ada tersurat atau tersirat di mana seseorang itu bersetuju untuk bekerja untuk pihak lagi satu sebagai seorang pekerja di mana kontrak perantis juga termasuk di dalam definisi ini. Terdapat beberapa isu tempat kerja yang sering berlaku di Malaysia seperti gangguan seksual, isu diskriminasi jantina dan masalah kesihatan serta keselamatan pekerja di tempat kerja masing-masing. Gangguan seksual ialah sebarang perlakuan yang berunsurkan seksual yang tidak diingini secara lisan, bukan lisan, visual, psikologi atau fizikal atas sebab yang munasabah setelah mengambil kira segala hal akan menyebabkan seseorang yang waras berasa tersinggung, terhina atau terugui. Terdapat beberapa kategori gangguan seksual iaitu yang pertama, cubaan untuk merapati orang secara seksual. Yang kedua, meminta layanan seksual daripada orang lain. Yang ketiga, gangguan seksual yang mengugut atau menghina atau menyinggung serta banyak lagi. Dalam situasi ini, terdapat beberapa tindakan yang boleh diambil oleh mangsa. Yang pertamanya ialah dengan mengemukakan aduan kepada unit integrasi jabatan tempat bertugas atau membuat laporan polis. Yang kedua, mangsa boleh mengumpulkan bukti dengan membuat cacatan atau merekod butiran kejadian seperti tarikh, tempat, masa dan sebagainya. Bukti-bukti seperti ini akan membantu siasatan pihak berkuasa bagi menyelesaikan masalah tersebut. Isu yang kedua yang sering berlaku di tempat kerja ialah isu gender diskriminasi. Isu diskriminasi gender bermaksud barang bentuk pengasingan, pengecualian atau batasan yang dibuat atas dasar jantina yang mempunyai kesan atau tujuan untuk menjejaskan atau menolak pengiktirafan, kenikmatan atau perlukan wanita tanpa mengira status perkahwinan mengikut suatu atau kesamarataan antara kaum lelaki dan wanita. Diskriminasi terhadap wanita berkejaya boleh berlaku dalam beberapa situasi. Antaranya ialah yang pertama, tawaran gaji yang lebih rendah berbanding pekerja lelaki walaupun pekerja wanita mempunyai kelulusan dan kemahiran yang sama seperti pekerja lelaki. Yang kedua, diberikan jenis kerja yang berulang, menjemukan, tiada kemahiran seperti diletakkan dalam struktur kerja yang paling rendah dalam organisasi terlibat. Selain itu, terdapat juga beberapa kesan yang boleh dilihat dalam isu diskriminasi jantina ini seperti merendahkan motivasi untuk bekerja, mengurangkan produktiviti dan prestasi kerja. Kewibawaan wanita juga boleh tercalar sekiranya perkara dalam organisasi ini terus berlanjutan. Akhir sekali, isu keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Keselamatan di tempat kerja sangat penting kerana kebanyakan pekerja akan menghabiskan masa mereka di tempat kerja di mana mereka akan terdedah kepada pelbagai punca yang boleh mendatangkan bahaya. Tempat kerja yang kurang selamat boleh mengakibatkan kemalangan dan penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan yang memudaratkan kita dan keluarga dari segi sosial dan juga keuangan. Antara faedah mempunyai tempat kerja yang selamat ialah melindungi aset terpenting iaitu pekerja, meningkatkan produktiviti, mengurangkan kemalangan dan penyakit di tempat kerja dan meningkatkan moral pekerja. Terdapat juga beberapa faktor yang boleh menyebabkan kemalangan di tempat kerja seperti pengurusan tempat kerja, perlakuan dan sikap pekerja dan akhir sekali keadaan tempat kerja. Faktor-faktor yang dinyatakan sebentar tadi merupakan teori domino punca kemalangan di tempat kerja. Menurut Seksyen 31 Akta Kilang dan Jentera 1967, kemalangan dan kejadian berbahaya hendaklah dilaporkan sekiranya ia menyebabkan kematian, menyebabkan kecederaan yang serius,
menyebabkan pekerja tercedera dan terhalang dari membuat kerja lebih daripada 3 hari. Manakala, dalam Seksyen 5(1), majikan perlu memaklumkan dengan segera kepada Jabatan Kesihatan Keselamatan Pekerja JKKP. Yang kedua, menghantar laporan bertulis kepada JKKP dalam tempoh 7 hari. Majikan juga perlu menghantar borang JKKP 6, 7 dan 9 untuk proses pemberitahuan kemalangan, di mana proses ini telah dilakukan secara online pada masa ini. Jadi, sekian saja perkongsian daripada saya pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Saodah selaku pensyarah saya bagi semester kali ini. Assalamualaikum dan terima kasih.